Tapi boleh juga dialog ini kan hanya boleh. Jadi hari ini saudara-saudara boleh nak tanya saya. Tapi tidak semua saya ada jawapan. Dan saya pun boleh tanya saudara-saudara semua. Hak mana saya tak tahu. Ya. Tok Guru tanya balik ketua-ketua agama ni. Dalam kitab tuan-tuan, judi ni lagu mana? Dalam kitab tuan-tuan, curi ni macam mana? Saya baru teringat sikit. Ya, baru teringat jawapan padri-padri ni. Saya hadir dalam majlis. Padri kata judi ni dalam kitab kami pun tak boleh juga. Tak boleh. Dalam agama Kristian, curi, kalau tak silap saya, jawapan dia, curi tak boleh. Tapi tak perlu hukum orang mencuri. Kalau dia hantar balik barang kita, kita boleh terima. Kalau dia tak hantar balik, maka sudah. Jadi maknanya, Tok Guru mengajar kita dialog. Dan lepas tu banyak lagi lah majlis-majlis dialog yang dibuat oleh Kerajaan Kelantan, termasuk mengenai enactment Jenayah Syariah Hudud. Juga adalah melalui dialog-dialog yang dianjurkan. Satu lagi kaedah agama kita ialah tabayyun. Iaitu bila kita ada sesuatu wasangka, zon, syak. Orang masuk berita-berita, maklumat-maklumat. Kita tak tahu betul ke tidak. Husam Presiden PASMA, betul ke tidak? PASMA beranak rumah dia, betul ke tidak? Orang sekian-sekian nak jatuhkan Presiden kita, betul ke tidak? Beratus-ratus lagi lah soalan-soalan ni. Kita kena panggil orang tu, kalau kita tuduh tu. Kita panggil pula orang yang menuduh. Janganlah dia menuduh senyap-senyap, lepas tu duduk diam. Pernah satu masa dulu, ada satu blog. Masa saya lawan Sat Nasa tahun 2009, Timbalan Presiden PAH. Bukan Presiden ya, Timbalan Presiden. Masa tu Sat Nasa, dia duduk berapat dengan UMNO. Jadi saya tak berapa setuju dengan dia, walaupun saya rapat sangat dengan dia. Dia menang di Parlimen Bacok tu, saya sikit sebanyak tolong dia. Bukan tolong sikit-sikit lah, tolong sungguh-sungguh pasal nak suruh bagi dia menang. Bila dia sudah menang, dia pergi berunding. Dia beritahu saya dia berunding, bukan saya tuduh. Dia beritahu saya dia pergi berunding. Saya tegur dia. Tak boleh lah kita buat macam ni. Kena ada keputusan parti. Kena ada mandat parti. Dan berunding ni tak boleh mengenai dengan pembentukan kerajaan ni, kerana perkara dasar. Ya. Baik. Bila dia tak dengar, saya lawan dia naik presiden, timbalan presiden. Jadi, sejak itulah berlakunya tuduh-menuduh. Yang mula-mula tuduh adalah utusan Malaysia. Ya, utusan Malaysia buat satu rencana 31 Mei 2009. Saya ingat lagi tarikh dia. Pasal apa ingat? Pasal saya saman dia. Itu dalil bahawa saya tak setuju dengan propaganda dia. Dengan dakwaan dia. Dengan tuduhan dia. Kalau saya setuju, saya tak saman tak? Ya? Apa tuduhan dia dalam rencana tu, dakwaan dia? Saya ni adalah ketua Erdogan. Tak apa lagi. Erdogan Perdana Menteri. Kita ni ahli parlimen pun tak. Jadi sama dengan Erdogan tu kira besar je kot, kembali lah hidung sikit. Saya ni adalah kumpulan profesional nak menjatuhkan ulama. Ulama dah, bukan baru. 2009 lagi. Ya. Ada setengah-setengah ni baru balik Mesir, dia dengar baru. Lama dah. Kita ni 2009 lagi. Balik luar negara, setengah-setengah dia tak baca utusan Malaysia masa tu. Dia ingat baru, dia pun tolong bawa. Padahal benda ni 2009 lagi. Kemudian saya nak menjatuhkan, selain pada ulama ni, jatuhkan Presiden PAH. Saya ni ejen Anwar.
Saya ni ejen DAP. Oh, banyaklah. Ni 2009. Dekat dengan Muktamar PAH. Kerana nak lawan Ustaz Nasar masa tu. Berat kena saya. Ramai rupanya saya pada Ustaz Nasar. Orang sepuluh saya ni tak ada rega. Ya. Jadi, belum pada tu, blog anti-husam.blogspot.com. Masa tu ada orang suruh saya siasat. Siapa belakang blog anti-husam.blogspot.com ni. Saya pun tak siasat jugalah. Tapi masa pilihan raya Putrajaya, ada orang mari tunjuk bukti-bukti dia lah. Agak-agak tu ada lah. Orang sekian, kumpulan sekian, kampung sekian, tempat sekian tu. Tapi tak apalah. Wa'afanhum. Maafkanlah dia. Kerana ada 3 amalan manusia. Kalau kita buat dengan niat yang baik, bukan untuk merosakkan jemaah, lebih teruk lagi. Kalau kita, atas kita seorang, kita boleh tak ada masalah. Tapi kalau atas parti, atas jemaah, kita kena fikir cara lain. Kalau atas individu kita seorang, kita boleh ampunkan dia. Ada 3 amalan di mana pahala dia adalah tidak terbatas. Di antaranya, maafkan. Ya. Dalam ayat 42 kalau tak silap saya. Surah Asyura. Siapa ampunkan dosa orang fitnah, dia nyanyi ke dia, fajurhu ala Allah. Pahala dia adalah atas Tuhan 100%. Macam kita puasa. Puasa, malaikat tak boleh nak tulis pahala. Ditulis oleh Allah SWT 100%. Pahala sabar. Bila terima musibah, orang tu bersabar, pahala dia 100% Allah. Yang tentukan tak tahu banyak mana. Tak terhad. Ya. Jadi dari segi ni, amalan-amalan kebelakangan ni yang berlaku dalam parti PAS khususnya. Dari satu segi ada orang untung, ada orang rugi. Orang yang untung adalah orang yang boleh bersabar dengan fitnah. Orang yang rugi, yang buat WhatsApp tu. Macam poster dia buat WhatsApp macam tu. Kesianlah ke dia. Tak ada pahala dia. Dia mengajar lebih kurang balasah masjid. Dia puasa 2-3 hari setahun. Dia semayang tahajud, dia baca Quran. Habis pahala tu pergi pada orang lain. Kerana ada hadis Nabi SAW. Nabi tanya sahabat dia, kamu kenal siapakah orang bankrupt? Nabi kata, tak. Sahabat dia kata, orang tak ada pitih lah. Tak boleh nak bayar hutang. Tak ada. Nabi kata orang bankrupt di akhirat. Dia fitnah orang. Pahala dia habis buat pergi ke orang tu. Dan dosa orang tu, kalau tak habis lagi pahala dia tu, pindah daripada orang yang dia fitnah kepada dia. Sehingga dia bankrupt. Khususnya di akhir zaman lala ni, satu WhatsApp akan dibaca di seluruh dunia. Ya, macam Dr. Syed kena. Dengan RPK. RPK buat cerita macam-macam. Dr. Syed kena jawab. Hari ni kena jawab. Ada jawapan ke tengok dalam WhatsApp tadi ada jawapan. Jadi, kita pejuang Islam. Kalau orang jahiliah tak ada masalah. Biar gilah ke dia. Nak buat lagu mana? Amerika, CIA, Mossad. Dia jahiliah. Nak buat macam mana? Kerja dia dah. Kita parti Islam se-Malaysia berjuang nak masuk syurga. Kalau buat kerja macam Mossad, CIA juga, KGB juga, nyanyi ke dia lah. Bukan nyanyi ke kita. Baik, akhir sekali, Tok Guru Nik Aziz. Kita baru hilang Tok Guru Nik Aziz kita. Dan oleh kerana kita berhipung hari ini ramai-ramai, kita baca Quran, awal Fatihah pada dia. Kita baca Qul Huwallah sekali untuk hadiahkan pahala pada roh Tok Guru kita, supaya kita bersambung dengan dia. Dari segi roh, ya, dari segi roh. Dia mati, tetapi perjuangan dia kita jangan kuburkan. Model-model dia tunjuk, ajaran-ajaran dia tu jangan kita kuburkan sekali dengan jasad dia. Ya, kita kena hidupkan. Lahul Fatihah.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وارفع درجته عندك وادخله في جنتك بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين. Allah ampunkan dia, kasihan belas pada dia, terima semua amalan dia. Masukkan dia dalam syurga tanpa hisab. Dengan rahmat. Ya Arhamar Rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Datuk Ustaz Musa kerana telah memberi taujihat kepada kita, nasihat, pengalaman, sedikit pengalaman. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita pada petang ini. Yang seterusnya kita buka majlis dialog kita, sesi soal jawab kita dengan Datuk Ustaz. Cuma saya nak ingatkan pada tuan-tuan semua pada petang ini ialah soal jawab ataupun pertanyaan itu biarlah kita menjaga saksiyah kita. Kita buktikan bahawa kita di antara pendukung yang sabar, yang punya sifat-sifat tamayus, sifat-sifat yang mencerminkan kepribadian Islam kita. Kita baca, kita tanya dengan cara yang berhemat. Sebab kita ni, orang datang ni orang terpilih. Maknanya kalau orang tak terpilih, tak datanglah petang ni. Jadi kita antara yang terpilih. Jadi, dengan tidak melengahkan masa, saya buka pertanyaan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang ini. Dipersilakan. Ada orang ke? Okey, soalan pertama. Assalamualaikum. Musi dan Datuk Sama. Jadi saya nak tanya, apabila berlakunya pergeseran dari segi fitnah ni, apakah jalan penyelesaian? So, jemaah tu memang baguslah dari segi orang yang itu ni. Tapi nak memberitahu bahawa kita ni tidak terlibat dalam fitnah itu. Jadi sekarang ni nampak macam tidak ada nak membuktikan bahawa kita tidak terlibat dalam hal itu. Hal ni lah fitnah macam nak menjatuhkan ulama itu semua sekali. Itulah dalam pertama yang dua mungkin yang bagaimana nak jalan penyelesaian supaya tidak terlibat dengan fitnah. Jalan penyelesaian oleh kerana yang buat fitnah tu ada. Orang buat fitnah tu kena bertaubat lah. Pasal kita duk cokoh macam ni. Lepas tu orang mari fitnah. Kita nak buat lagu mana? Saya tidur tak jadi apa ya. Lagu mana tidur kita tak jawab ya. Kalau tuan-tuan duduk atas diri saya ni, kadang-kadang mungkin tuan-tuan rasa tak boleh tahan. Ya? Tak boleh tahan. Macam kita buat gabungan NGO banjir baru ni. Kita maklum pada Lajnah Politik PAS di Kelantan. 27 hari bulan. 27 hari bulan hari Selasa. Majlis 31. Kerana tu MB buat jamuan meraihkan makan malam. YB Lingkit Siang, Pak Samad dan lain-lain. Hari Selasa 27. Hari 30 hari bulan keluar sat khabar 30 ke 31 siang. Husam ada agenda politik tak maklum pada kerajaan negeri. Dua kenyataan keluar. Saya tak jawab dalam surat khabar.
Pasal kalau saya jawab, macam balah sama sendiri anak beranak kita. Yang kata pimpinan negeri Kelantan. Terengganu ni pun guna benda tu. Saya dipahamkan lah. Digunakan dalam kumpulan-kumpulan usrah, WhatsApp, hentam saya. Dan ada soalan ni di Pahang baru-baru ni. Depan Presiden ada. Presiden ada, soalan yang dikemukakan. Bapa tak beritahu pada kajian negeri. Lepas tu ada pula tanya, bapa tak rakyat sendiri. Dah jawab, dah beritahu. Dia tanya balik, bapa tak rakyat sendiri pula. Jadi, hari tu, hari mesyuarat lajnah politik tu, saya ada Al Jazeera mari di rumah. Pukul 3 petang. Baik dia pukul 6. Dia mari daripada Hulu nak interview masalah banjir. Jadi singgah di rumah. Mesyuarat duduk berlangsung. Jadi saya wakil pada Datuk Wan Rahim. Bahkan jemput sekali MP Hamdir dalam pelancaran kita 31 hari bulan. Tiba-tiba, dua orang ni, pemimpin kita ni, dia buat kenyataan. Keluar dalam sinar harian. Jadi saya macam mana? Kalau tuan-tuan jadi saya macam mana? Ya, itu satu contoh saja. Daripada tak sapalah 1000, beratus-ratus contoh. Jadi, macam mana nak jatuhkan kepimpinan ulama? Tuan-tuan tahu saya duduk dengan Tok Guni Aziz ni. Tuan-tuan sayang pada Tok Guni Aziz, hormat Tok Guni Aziz. Tapi berapa orang yang boleh tidur sekali dengan dia? Yang duduk betul-betul sekali dengan dia? Yang dia nak cabut kerajaan saya duduk belakang dia? Tok Guni Aziz pernah tidak diterima menghadap di istana negeri. Dia pergi mesyuarat raja-raja, raja tak benar dia masuk. Ingat tak? Dalam kat khabar dulu. Mesyuarat raja-raja di Kuala Lumpur tak boleh masuk. Tak dibenar masuk. Tuanku tak berkenan dia. Marah pada dia. Bagaimana boleh selesai? Berapa orang tolong selesai? Daripada seluruh parti PAH ni, dari seluruh kerajaan negeri Kelantan, berapa orang tolong selesai? Saya bagi satu contoh, nak beritahu bagaimana kita jaga Tok Guni Aziz. Jaga dia sebagai apa? Jaga dia sebagai Menteri Besar? Bukan. Jaga dia sebagai Mursyidul Am. Dia lambai parti kita. Kalau jatuh dia, berjatuhlah kepimpinan ulama. Berjaya dia, berjayalah kepimpinan ulama. Tonggak kepimpinan ulama duduk di Mursyidul Am. Duduk di Majlis Syura. Atas sekali. Ya. Punuh Mursyidul Am, punuh habis parti kita. Masa tu, ni nak tunjuk satu contoh, satu cerita. Bila saya tengok keadaan turun ceng, dan pernah Datuk Isyamuddin, AJK Pah Pusat masa tu, Isyamuddin lawyer, nama Isyamuddin apa? Yahya. Dia pengalaman di Pahang. Dengan apa dulu, Cik dulu. Ketua Menteri Besar Pahang, tuanku tak setuju jatuh. Rahim Bakar. Dia beritahu saya, dia kata Dr. Guni Aziz habis dah ni. Dia sebagai Menteri Besar Kelantan habis dah. Kerana dalam sejarah politik tanah Melayu ni, mana-mana Menteri Besar, tembung ni istana, dia tak akan survive. Saya rayak dalam hati saya, aku akan selamatkan Dr. Guni Aziz. Jadi, masa tu, Allah Yarham, Tengku, pengelola Istana Diraja, telah meninggal. Ayah Chow kita panggil. Tengku Faisal. Jumpa dengan dia senyap-senyap. Seorang sama seorang dalam kilang. Di satu kilang di Penggalan Jepur. Takut orang tahu. Ayah Chow kena tolong Tok Guru. Ayah Chow saya ke Tok Guru? Ayah Chow kata, baik. Bagaimana nak tolong? Kita buat surat satu. 5 hari saya ambil masuk karya surat tu. Kerana nak rayak Tok Guru pun takut Tok Guru marah. Dia pun backing juga Tok Guru. Bos kita pun backing juga. Dia keturunan raja juga. Masa tu dia buat ucapan terbuka.
di jalan berkeliling. Sultan ni bukan keturunan malaikat. Dia pun manusia seperti kita juga. Tak kau panah. Jadi nak tulis juga, nak minta ampun, sama sedah dia tak beri, Tok Guru. Nak ejah, minta maaf pun tidak, minta ampun pun tidak, tapi nak suruh baik, macam mana nak buat. 5 hari saya karang surat. Tapi Tengku Faisal kata, saya tak boleh nak jamin tuanku akan baca surat ni. Dan saya pun takut nak sembuh. Cuma apa saya boleh buat, tuanku pergi melancong ke Bangkok, saya akan letak atas dia panggil apa? Dulang. Kalau tuanku tak koyak, selamat. Kalau tuanku koyak, tak dia buat apa. Tak baca tak apa, jangan koyak. Kita berdoa, alhamdulillah, tuanku tak koyak, tak baca. Tapi lepas tu dia baca. Lepas tu Tok Guru boleh masuk balik istana. 3 orang je buat kerja ni. Bukan saya nak claim apa-apa. Tapi itulah antara cara kita mempertahankan kepimpinan ulama sepanjang masa kita dengan Tok Guru Aziz. Macam mana boleh nak jatuhkan kepimpinan ulama sedangkan dia termaktub dalam perlembagaan PAH? Yang tertinggi dalam perlembagaan PAH lepas Quran Hadis dari segi mekanisme dia ialah Majlis Syura dan Muktamar PAS. Ya. Jadi nak jatuh macam mana? Macam mana nak jatuhkan dia? Fikir dengan akal dulu. Kalau ada cara nak jatuh dia tu, baru kita boleh jatuh. Kalau dengan akal pun tak jumpa cara, nak jatuh macam mana? Walau bagaimanapun, saya suka nasihatkan ustaz-ustaz muda-muda. Masa Tok Guru Aziz dulu, dia tidak naik kerana dia naik sendiri. Dia masuk dalam baku angkat sendiri, bukan. Dia tulus ikhlas, kita angkat dia. Bahkan gelaran Tok Guru Aziz itu, Tok Guru, orang panggil dah Tok Guru, tapi dia lebih popular dengan Ustaz ni Abdul Aziz, Ustaz ni Aziz. Tok Guru ni setengah-setengah tepat panggil Tok Guru, pasal dia tak ada pondok. Jadi orang Kelantan, bila tak ada pondok, dia tak panggil Tok Guru. Lala ni tak ada pondok pun Tok Guru semata. Ya? Tak apalah, orang nak bubuh Tok Guru tu. Bila kita masuk ofis, 22 hari bulan pilihan raya. Hari bulan 10 tahun 90. 23 hari bulan masuk ofis. Nak buat surat yang pertama. Nak panggil SS mari jumpa. Nak buat perkeliling. Masa tu bising. Satu negeri. Saya mula-mula masuk sekali dengan Tok Guru Aziz, Datuk Rahim, Datuk Halim. Datuk Halim seorang lagi, Datuk Halim yang meninggal dulu. Bekas esko kita. Saya. Kalau saya ingat, lain-lain saya tak ingat lah. Jadi bising di SUK tu, oleh kerana PAH merentah, UMNO jatuh. Dengan tak disangka-sangka, semua pegawai kerajaan ni takut kena tukar. Pertukaran politik. Kalau saya tak salah satu perkeliling pertama, Tok Guru Aziz waktu ini adalah mengenai tiada pertukaran politik akan berlaku. Menenangkan keadaan. Nak buah atas nama apa? Yang buah hormat, Datuk tak ada lagi. Haji Ni Abdul Aziz, together. Jadi Datuk Halim dengan Datuk Warahim cadangkan bubuh Tok Guru Ni Abdul Aziz. Jadi lekaklah Tok Guru siapa lala ni. Puak-puak kita lah bagi Tok Guru tu. Macam mana kita nak jatuh, orang kita naik sendiri. Tapi Tok Guru lah diangkat. Kita angkat dia. Ya. Jangan kita pung diri kita sendiri, tak boleh. Biar orang angkat. Jadi, itulah antara contoh. Dan Tok Guru Haji Abdul Hadi. Sama budak-budak tak tahu. Saya masuk PAH ni, bai'ah saya yang pertama ialah pada Tok Guru Haji Hadi. Dengan Ustaz Hasan Syukuri di Seksyen 16, Petaling Jaya. Terima bai'ah saya. Bukan masuk main-main. Berapa puluh tahun dulu, bukan semakin. Jadi kalau nak jatuh ulama, 10 tahun dululah. Duduk bawah dagu ulama 10 tahun, kau nak jatuh dia. Kerja bodoh lah orang tu. Ya.
Jadi masuk ahli PAS tahun 82. Tapi masuk sebagai amilin, petugas PAS penuh masa. Bila pelajar-pelajar universiti melayani habis usrah. Jadi putuskan saya jadi sepenuh masa dengan PAS. Dia panggil wakaf. Jadi ke tak wakaf lagu tu saya pun tak tahu. Nak wakaf seorang petugas. Jadi saya kena pilih. Tak tahu apa saya kena pilih. Orang lain kerja makan gaji semua. Saya ada CJ juga, tapi tak boleh kerja. Kena kerja dengan PAS. Jadi nak wakaf pada saya ni buat bai'ah di Seksyen 16. Ustaz Hassan Syukuri dengan Ustaz Adi mari. Lepas pada tu, masa tu kita ada bulan dalam Rusila ni. Kadang-kadang mari dengan motosikal ya. Kadang-kadang dengan van buruk. Tidur atas wakaf dekat dengan pipata tu. Atas hukak, atas jalur. Hukak, hok laut ni. Nyamuk ke main ramai. Masa tu masjid pun tak siap lagi. Ni untuk adik-adik supaya dia kenal lah. Ta'aruf kita panggil. Kalau tak kenal tak dia nak salah dia juga. Mari hari kami balik lepas Jumaat. Kuliah Jumaat. Lepas tu khutbah baru puas hati. Selagi tak dengar khutbah tak puas hati. Daripada situlah apa ayat-ayat Quran hok tok guru rajin doa ceramah. Taqdiman taqadin. Kalau tua-tua sikit ingat. Faqdiman taqadin innama taqdifil hayatid dunya. Ayat hok tok guru Jadi duk baca semua. Firaun boleh menjatuhkan hukuman kerana dia ada kuasa diktator. Tapi dia boleh hukum atas bumi ni saja. Sejak daripada tu lagi lah. Ayat satu lagi hok tok guru buat ceramah dulu. Tentera semut di Pulau Pinang. Wa tafakkara at-tayra faqala ma li la aral hudhud am kana min al-ghaibin law azibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin famakasa ghayra ba'idin faqala hatu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yakin sampai akhir dia. Apabila tahun 83 dengar mana kaset Tok Guru Haji Hadi ceramah dia. Apa dia maksud dia? Tok Guru Haji Hadi mensyarahkan masalah disiplin ahli-ahli. Iaitu Nabi Sulaiman AS memeriksa perbarisan burung-burung. Lalu dia tengok burung belatuk tak ada. Dia tanya mana burung belatuk. Kalau dia tak mari juga, la wa'azibannahu 'azaban syadidan. Aku akan seksa dia dengan seksa yang pedih. Au la azbahannahu, ataupun aku sembelih terus dia. Au la ya'tiyanni bi sultanin mubin, atau dia mari dengan hujah dan alasan-alasan yang meyakinkan. Jadi saudara hak menuduh tu khabar ke tak? Dia kenal ke saya? Dia boleh baca ke hati saya? Faham dia tuduh tu kepada dia, bukti dia. Alasan dia kepada dia. Berbeza sekali-sekala dalam mesyuarat. Jadi lawan Tok Guru selalu. Saya nak bayar kepada saudara-saudara pengalaman saya dengan Tok Guru Ni Aziz. Saya dengan Tok Guru Ni Aziz, saya tidak yes man dia. Ini pengalaman saya dengan dia. Hari-hari saya dengan dia ni sparring partner. Kalau dia kata lagu ni, saya kata lagu ni. Bila baca Sat Khabar pagi-pagi pukul 8.30, semua setiausaha dia kena masuk. Setiausaha politik, setiausaha khabar, setiausaha sulit, pegawai khas. 4 orang mesti mengadap dia. 8.30 pagi. Saya kena bawa Sat Khabar laporan. Lepas habis semua urusan lain, jadual dia apa semua, mari laporan Sat Khabar. Tok Guru Ni Aziz kata macam ni, saya kata macam ni. Sampai kita mati. Sampai dia mati. Terakhir saya dah simpan video klip. Saya tanya dia ayat daripada surah Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Tok Guru faham lagu mana? Dia pun jawab. Tok Guru faham lagu mana Musa dengan Khidir? Tok Guru jawab. Tok Guru faham lagu mana hukum bunuh bagi orang murtad? Ya, soalan-soalan berat. Ya, tapi saya tak nak sebut beginilah. Jadi jawab. Jadi kita berlawan. Berlawan ni bukan berlawan sungguh. Berlawan nak cari yang mana paling baik dalam mendekati isu-isu, masalah-masalah, tajuk-tajuk.
Jadi, Tok Guru tak pernah kata saya nak lawan dia. Saya ni anti ulama. Nak buang ulama tak pernah. Walaupun saya ambil tugas, orang panggil bergusti dari segi fikiran, dari segi buah fikiran, dari segi argument, ya. Dari segi berhujah. Supaya hujah tu jadi kuat. Bila orang tekan Tok Guru, dia tak tumbal dah. Lagu tu. Ya. Tapi banyaklah yang dia ajar saya, bukan saya mengajar dia. Malam-malam, pukul 4 pagi. Masa tu handphone tak ada lagi. Dia telefon. Ustaz, kalau tuduhan orang kata macam ni, kita kena jawab macam ni. Banyaklah macam tu. Tapi, dalam kehidupan kami bergusti dari segi. Tok Guru tak marah saya. Tak ada dia kata entah ni nak mencet Tuhanan ni. Jatuh bila Tok Guru? Tak jatuh sampai. Ya. Jadi, berbeza pendapat adalah satu perkara yang menguntungkan. Dengan syarat ada adab dia. Dalam mesyuarat, kena senyap semua. Senyap semua. Saya nak putus ni. Mana boleh lagu tu? Bincanglah pasal ni amanah dan hadis Nabi SAW. Siapa-siapa yang dipanggil berkongsi menentukan satu-satu keputusan, dia akan disoal di akhirat esok. Jangan duduk free-free macam tu. Ya, untuk kepentingan jamaah. Tapi kalau pemimpin dah putus, kita ikutlah. Ada tak masalah. Dan saya nak beri 1-2 contoh pula. Supaya adik-adik kemudian ni faham. Dan bukan jawapan untuk diri saya. Mana kalau tak betul dengan saya ni, tak betul lah pada Datuk Syed Azman, tak betul lah pada Salahuddin, tak betul lah pada orang lain. Saya ni tak dengar arahan. Saudara tak jadi sebuah saya. Saya duduk pejabat Tok Guru Nik Aziz. 99 Tok Guru panggil. Entah kena bertanding Parlimen Kubang Krian. Masa tu saya tak sih. Tak boleh Tok Guru. Ayah saya pesan. Entah nak masuk PAS boleh. Nak bertugas boleh. Tapi jangan jadi wakil rakyat. Ayah saya pesan. Ayah dah hidup lagi masa tu. Jadi wakil rakyat berat. Akhirat esok pun tak boleh nak tanggung. Jadi saya beritahu Tok Guru, saya tak boleh tanding Tok Guru, saya tak boleh. Apa tak bercita-cita nak bertanding, tak pernah. Bertanding tak boleh. Jadi Tok Guru Nik Aziz kata, tak boleh lah keputusan. Dia tak hujah apa. Jadi hari penamaan calon, saya terpaksa pergi, isi borang. Lepas tu saya duduk jadi ahli Parlimen Kubang Krian. Saya YDP PAS Kubang Krian. Lebih kurang adalah orang panggil performance saya di Parlimen tu. Ya. Tiba-tiba oleh kerana satu-satu masalah, saya tak ada tempat nak bertanding. Tak ada masalah. Ya. Kerana ada orang beragak mari rumah presiden masa tu. Jadi tak ada tempat yang asal dicadang pada saya. Tapi lepas tu Tok Guru tengok-tengok senarai saya tak ada. Dia telefon saya. Entah kena pergi Kijang. Tak payah lah Tok Guru, Kijang bukan kampung saya. Saya tak ada waris pun sana. Jauh dengan rumah. Tak boleh, anda kena pergi. Mari isi borang cepat. Last minute saya isi borang tu. Esok nama-nama calon petang tu isi. Jadi kalau kata saya ni tak ikut arahan, tak dengar, tak betul lah macam tu. Ya. Jadi banyak lagi lah contoh-contoh. Saya sengaja sebut ni, atas diri saya tak betul. Atas sahabat-sahabat saya, rupa saya lah. Ya. Tuduhan-tuduhan prasangka ni adalah tidak betul. Dan tak ada pun orang mari rumah saya tanya khabar. Tak ada pun telefon, SMS, tak ada. Terus masuk WhatsApp selalu. Ya. Jadi kalau ikut cara Nabi Sulaiman tadi, orang ni kena 3 cara. Kena sembelih. Orang tak boleh sembelih lah, borong lah sembelih. Kena tindakan disiplin yang ketat. Kena bawa hujah yang nyata. Saya beberapa kali ulang, dan Pahang baru ni saya ulang depan Presiden. Kalau saya ada kesilapan dalam jemaah, kalau parti nak pecat saya terima bila-bila masa. Tapi saya tak rela, saya dikhianati. Dengan tak ada apa kenyataan. Kalau saya bersalah, bawa. Begitu juga dengan Syed Azman. Kita tidak sahih kita. Persahabatan suku.
Disiplin jamaah suku. Tidak ada siapa boleh duduk tinggi daripada jamaah. Hatta dia Mursyidul Am sekalipun. Kalau Mursyidul Am buat salah, kita tegur dia. Dia tak baiki juga. Parti kena ambil tindakan pada dia. Dan parti pernah ambil tindakan pada bekas pemimpin-pemimpin PAS yang tinggi-tinggi. Jadi, kata Hasan Hudaibi, tegakkan syariah dalam diri kamu. Dalam jemaah kamu. InsyaAllah akan tegak jemaah Islam tu dalam negara kamu. Jadi kalau parti Islam se-Malaysia tak boleh meletakkan keadilan baik pada orang menuduh atau pada yang dituduh, maka mana parti Islam kita? Jadi jawapan pada soalan Cik tadi ialah parti kita ni kena ada dasar disiplin Islam. Bukan dasar disiplin nafsu. Dasar disiplin Islam. Dan bagi orang-orang yang membuat tuduhan ni, saya berapa kali cadang dah. Ya, bukan kata kita kerah. Tak boleh nak terima teguran, bukan. Tuduhan-tuduhan yang tidak berasas ni, orang ni semua kena disiasat dan diambil tindakan oleh parti kita. Baru selamat. Terima kasih pada penjelasan tadi. Ada soalan kedua? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada satu soalan untuk Datuk mengenai remaja sekarang. Kalau kita tengok remaja sekarang ni, banyak media-media masih memainkan peranan yang banyak. Sama ada perkara itu, kadang-kadang perkara itu betul tapi diulang balik, jadi perkara itu tidak betul. Dan perkara yang betul tu jadi betul. Jadi remaja-remaja sekarang ni, bagaimana orang kata masa depan politik untuk remaja-remaja sekarang untuk politik yang akan datang? Itu soalan dulu. Saya rasa remaja ni ramai pro pada Islam. Walaupun ada perangai-perangai yang tak molek. Ya. Pasal kalau kita pergi tengok di masjid bandar khususnya, ya, budak-budak muda semua semayang. Dulu masa saya di universiti dulu, kita naik bas ekspres. Berhenti semayang, 3-4 orang ya turun. Kalau yang tidur tak semayang. Lah ni hampir sebutir bas semayang. Ya. Tinggal lagi adalah unsur-unsur negatif daripada remaja. Sebab tu pada pendapat saya, kita kena cepat ambil kuasa kerajaan ni. Jangan cari sebab untuk kita tak ambil kuasa. Kita kata tak sihat lagi, tak segar lagi, tak cukup lagi, tak gani lagi, tak cukup, tak ni. Dia sampai mati pun saya rasa tak ada kesempurnaan. Ya. Sampai kiamat pun tak ada kesempurnaan. Jadi bila kita ada kuasa, macam Tok Guru Nik Aziz ambil kuasa. Tak boleh buat semua. Ustaz Azizan ambil kuasa, dia tak boleh buat semua. Bahkan bila tak boleh buat semua di Kedah, sebahagian yang kita buat di Kelantan dan Terengganu, Kedah tak buat pun. Tapi kita tak paksa dia. Tak ada pula buat kita ni buat WhatsApp. Kerajaan Kedah masa Ustaz Azizan dulu, kena buat macam Kelantan. Enactment Jenayah Syariah. Kena buat. Berapa tak buat? Berapa tak paksa? Kerana kita tahu limitation tu diizinkan oleh syarak. Kuasa legislatif kita tak cukup, tak kuat, tak mantap. Keadaan masyarakat dia banyak bukan Islam. Jadi kalau kita boleh faham dalam kes Kedah, kenapa model Kedah tu kita tak boleh guna untuk Malaysia? Bahkan kalau boleh Malaysia, kita boleh buat lebih baik daripada Kedah lagi. Saya yakin 100%. Kerana apa pentingnya kuasa ni? Bila Tok Guru Nik Aziz menang, dia cuma tengok bola. Tengok bola, dia suruh ke semaya. Pakai apa jadi pula ke semaya? Jadi trend. Tengok bola, semaya. Kalau Tok Guru Nik Aziz hidup pondok, dia pergi tengok bola. Siapa nak heran ke dia? Tapi dia pergi atas nama menteri besar, orang pun pakat buka mata. Dia suruh semaya kalau atas nama Tok Guru pondok. Budak pondok tu ialah semaya. Jadi kuasa ni penting. Jangan kita lengahkan nak ambil kuasa. Dan jangan mencari sebab-sebab untuk kita tidak mengambil kuasa. Ya.
Kalau kita ambil kuasa, orang remaja ni jadi macam mana? Tok Guru Haji Hadi selalu baca, An-nasu ala dini mulukihim. An-nasu ala dini mulukihim. Siapa kata? Pemimpin-pemimpin kita kata. Kita pun hafal. Lepas tu bila nak mari jadi Perdana Menteri, kita tak say. Ya, tak boleh lah. Pasal an-nasu ala dini mulukihim. Manusia tu atas agama ketua dia. Kalau ketua tu beragama lah dia. Kalau ketua, menteri, belia dan sukan, orang Terengganu, satu usrah dengan saya, Aihuan orang Kemamang. Satu usrah, bukan tak ada usrah. Usrah sekali. Menteri belia, lah ni tidak menteri belia lah. Dia buat K-pop di Putrajaya. Belanja daripada kementerian. Lepas tu dia kata ada orang derma ke apa semua lah. Dah. Jadi kalau dapat menteri macam tu, budak-budak pun K-pop kata lah. Baik. Satu daripada kegunaan kuasa ni ialah menghilangkan yasudduna an sabilillah. Kalau kita baca dalam Quran berpuluh-puluh kali. Yasudduna an sabilillah, menghalang manusia daripada jalan Allah. Menghalang remaja. Siapkah remaja? Orang tua pun. Pusing ke remaja. Tua nak mati esok ni pun. Itulah betul lagi. Ya? Tapi kalau kita dapat kerajaan, Kelantan dulu, Cina, Dun Kota Lama, kita tak pernah menang dulu. Datuk Halim tanding kalah. Nik Kamil tanding kalah. Ya? Bila kita ada persefahaman, kita menang. Menang sampai ini kita tak kalah. Dulu Cina anti kita. Itu poin saya. Tapi bila kita sudah benar, ni hari raya Cina ni. Cina duduk menangis ni, Kota Baru ni. Pasal hari raya Cina ni, daripada pagi, Tok Gua Karang habis. Rumah Al-Malak, orang-orang Cina ni, pembesar-pembesar Cina. Dia akan pergi, raya. Mula-mula dulu, Tok Lebar biasa ni, marah Tok Guni Aziz. Liberal. Pasal, digaya rumah orang Cina. Lepas tu dia, buat balik lagi, tandung. Dia takut depan rumah dia. Baru 2-3 bulan ni tak ada tandung depan rumah dia. Dulu ada tandung kat beranda Tok Guru tu. Cina pergi, buku habis hati Cina. Masuk kasih sayang dia tu. Lalu kita tani benar kerana Cina pakat duduk oleh kita. Itu pentingnya kuasa. Ya. Kalau tak ada kuasa, Cina tak singgah kita. Nak nego pemayuh, lesen dia kena sekat. Jadi dia pun duduk sebelah sana. Jadi yasudduna an sabilillah, menghalang manusia daripada jalan Allah. Dalam Quran 4 perkara. Kuasa, bila ada kuasa, duit. Yashtaruna bi ayatillah, beli orang termasuk ustaz-ustaz dengan harga murah. Ya, dia nak beli orang jahil buat apa? Yang dia beli adalah orang pandai kitab. Ya. Lepas tu media. Dia gunakan media. Dan ni kita terima media dia. Setengah-setengah puak kita. Suka pasal keluar utusan Malaysia muka depan. Mula tak boleh, malu. Astagfirullah, aku masuk utusan dah. Astagfirullah. Minta maaf. Lalu ni keluar utusan muka depan. Masya Allah. Ustaz, tubik dah muka depan. Masya Allah. Tu lidah dia tu. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billah. Tu lidah dia. Lidah musuh kita. Suara kita sama dengan suara dia. Macam mana? La hawla wa la quwata. Jadi remaja ni pada pendapat saya positif, ya, dan perlu pada gandingan kuasa supaya kita boleh arahkan remaja ni. Dari segi undi, remaja ni kuat sekali. Beranak Malaysia ni 460,000 setahun. Ya, 460,000 setahun. Kita pelan raya akan datang 3 tahun lagi. 1.2, 1.3 juta. Kalau puak-puak ni tak daftar, rugi kita. Dalam pilihan raya baru ni, first timer voter ni, pengundi pertama kali ni, majoriti undi kita. Dalam kes Selangor, 70% undi kita baru ni. Hak tu selamat tu. Kalau kita balas dengan pokok ni, balik duk pondok semula kita. Ada lagi soalan? Apa weh?
Anda terima. Dia rakyat pendapat dia dulu. Kita hukum itu tak reti. Ada soalan ni? Bukan bol banyak juga dah. Uji ada macam kadang dapat datang boyo nyanyi itu dah. Juga saya ingat satu fakta lah pada barulah masuk. Dia kata asalnya kebatilan yang berstrategi boleh mengandalkan kebenaran yang tidak berstrategi. Jadi kita melihat sudah tahun di sebelum tahun 1990-an bawah. Kita tengok Parti PAS ni dia berjuang straight to the point. Bukan strategi. Dipimpin oleh golongan-golongan ulama ketika itu, golongan-golongan ustaz dari ketika itu, yang menyebabkan kita bertanding tak pernah nak dapat kemenangan dari di peringkat nasional. Tak pernah menang di Kuala Lumpur tahun. Kemudian bila era Ustaz Hadi dan seterusnya ke Batam, kita tengok ada satu perubahan strategi lah. Perubahan strategi yang dibuat oleh pihak atasan. Saya tak tahu siapa yang mewakili. Tetapi kemudian daripada era Ustaz Hadi dalam kepimpinan PAS berlaku beberapa kerjasama dengan beberapa parti lah. Keadilan ke apa ni, semangat 46 macam-macam lah. Di situ kita melihat satu strategi yang akhirnya kita melihat selepas pemilihan 1999 itu peningkatan di peringkat nasional dimenangi oleh pembangkang ini meningkat daripada semasa ke semasa. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat golongan-golongan ustaz, saya teruskan kata golongan ustaz lah. Kita pun tidak ustaz belah mana, tapi kita tengok dia nak bawa ke belakang semula. Ada berapa strategi, perjuangan nak straight, nak kena straight to the point. Kita tengok macam mana. Kita orang bawah ni kita melihatlah, kajam ke apa benda ke yang dibuat di bahagian atas, sama ada oleh PAS ke oleh keadilan ke oleh PTA ke apa-apa kita tak tahu. Tapi kita melihat situ ada satu strategi lah. Strategi untuk menang. Apa pandangan Datuk berhubung dengan strategi untuk kemenangan dalam pilihan raya akan datang? Kerana kita melihat sekarang ini di peringkat atasan sedang bertembung di antara dua golongan, iaitu golongan ustaz yang tak berapa nak berstrategi dan golongan profesional yang nampaknya berstrategi. Minta pandangan. Terima kasih. Saya rasa tak betul lah semua ustaz ni tak strategi. Pasal macam Tok Guni Aziz ni, dia nak strategi. Ya. Jadi ada setengah ustaz tak strategi. Gitu boleh. Kalau semua ustaz tak strategi belaka, nak bayar zakat pun bayar. Nah. Jadi dan tidak semua profesional ni boleh strategi belaka, ya. Adapun penting strategi ni kita rasa tak perlu bahas dah kan. Semua kita setuju adanya strategi dan pentingnya strategi. Dan tidak boleh kata pula masa dulu PAS tak ada strategi langsung, ya. Boleh jadi masa tu ada kelemahan-kelemahan lain. Misalnya tahun 86 kita pecah. Dengan DAP pun kita pecah. 82 pun kita pecah. Ya. Selain daripada kita tak ada strategi yang berjaya. Ya. Jadi hal tu saya tak ulah panjang. Masa singkat kita akan datang ni. 2-3 tahun akan datang. Ya. 2-3 tahun akan datang ni kalau kita tengok pilihan raya lepas. Dalam pilihan raya lepas, PAS kalah. PAS dapat 21 kursi. Tapi PAS kalah nipis. Marginal seat kita panggil. 7% ke bawah ni. 28 kursi parlimen. 28 kursi. Dan untuk berjaya 28 kursi ni, kita perlu lonjakan Melayu 3%. Lonjakan Cina dalam 2%. Kita kalau boleh menang 28 kursi ni,
kita akan ada 49 kursi. Ya. Dan baik yang kita nak, yang kalau kecil ni, kita tak pernah dapat pencapaian seperti ini sepanjang sejarah PAS. Jadi yang perlunya kita sikit saja lagi. Ya. Kerana trendnya adalah undi itu meningkat, ya, bukan kau turun. Kalau kita dapat 49 kursi, keadaan negara berbeza. Dan ni saya pernah tanya Tuan Guni Aziz. Ini saya beramanah dengan dia, beramanah dengan Allah SWT. Saya tidak reka. Tok Guru, kalau kita menang mengetah Malaysia ni dengan kursi marginal, majoriti nipis, kita menang lebih 2 kursi saja misalnya. Adakah kita nak ambil kajian atau tak payah? Tok Guni Aziz kata ambil. Jawab selalu, rengkah, ambil. Pasal dia kata UMNO ni, dia tak rajin duduk rumah tak ada atap. Rumah dia akan semua. Kalau cabut atap rumah dia, puak-puak UMNO akan mari pada PAS belaka ataupun mari pada puak-puak kita. Dengan cara tu kita boleh susung balik kuasa politik dalam negara kita. Ini pandangan Tok Guni Aziz. Walaupun menesa kursi, mengetah kita. Jangan kata nak menang 200 baru mengetah. Nak menang 20 baru mengetah. Jadi daripada kursi marginal, 53 kursi marginal yang BN pun ada, kita pun ada. Siapa semua sekali, seluruh Malaysia ni, 53 kursi. 53 kursi ni kalau dia buat persempadanan baru, boleh ke UMNO habis? Ni. Kalau kita izinkan dia buat persempadanan baru ni, YB Datuk Raja di Parlimen sini, kerana konon-kononnya UMNO bagi kita 2-3 seat Melayu, kita terliur dengan umpan dia. Kita makan umpan dia ni, pergi sokong dia, buat persempadanan baru, 53 kursi hak marginal tadi akan jadi milik BN semua. Gagah balik dia. Jadi dalam sejarah politik Malaysia, salah satu daripada senjata Barisan Nasional jadi kuat balik, ialah kerana persempadanan. Persempadanan semula. Jadi jangan kita termakan dengan umpan dia ni. Kena fikir betul-betul. Kena kaji betul-betul. Kena tengok betul-betul. Hatta untuk kita pun tak untung, untuk Melayu pun tak untung. Nampak macam tambah kursi Melayu lah. Tapi Melayu dengan orang macam ni, dia jadi hilang balik. Mula kita Melayu kuat. Dia jadi tak kuat ni. Rasuah yang menjadikan bandar-bandar baru ni adalah milik orang lain. Buka tanah orang Melayu jadi milik orang lain. Ini adalah kerana amalan rasuah UMNO. Ya. Orang daripada negara asing mari tak balik dah jadi warga negara kita. Dia boleh bayar pada immigration. Ada sindiket-sindiket dia. Jadi kalau Melayu UMNO ni pegang negara kita ni, bila kita tak boleh mengukuhkan Melayu. Kalau atas tajuk Melayu. Dan Tok Guru Haji Hadi pernah kata, Islam menjadi kuat. Apa nama? Kalau Islam memerintah, Melayu akan jadi kuat. Kalau Melayu memerintah, Islam tidak mesti kuat. Ke mana? Dia punya kata-kata tu. Apa nama? Saya pun tak ingat. Apa nama ni? Kalau Islam memerintah, apa nama? Tak ingat. Ada kan? Kalau Islam selamat, Melayu selamat. Kalau Islam selamat, Melayu selamat. Kalau Islam tak selamat, Melayu tak selamat. Jadi kita ambil dasar Islam lama dah. Tiba-tiba nak mari duduk atas dasar Melayu balik. Jadi orang macam saya ni, nak ghostan balik tu, dia masuk karak dah lah. Gerak bunyi. Pasal kita pakai Islam jauh ke depan dah. Nak masuk ke Melayu balik ni, dia jadi lekak lah sikit. Boleh juga kalau tuai-tuai, tapi lambat nak masuk balik. Jadi, strategi kita ialah dengan Pakatan Rakyat. Kerana kita, kursi Melayu ni, ada 94 kursi, dia betul-betul Melayu seat. Seluruh negara. Malay seat. 94 kursi. 54 adalah, 40 lebih adalah Melibat, UMNO bat. Kubu-kubu UMNO. Kerana adanya unsur Felda, unsur undi pos tentera. Kau ni kita tak boleh nak makan. Gagah macam mana PAS pun, 40 lebih ni tak boleh.
Tapi 50 lagi tadi kita boleh. Ya, 50 lagi tadi kita boleh. Tetapi sekarang pengaruh PAH dia berkembang bukan di melebat. Bukan di kerusi Melayu. Dia berkembang di kerusi mix seat. Kerusi campuran. Kerusi campuran kerana nombor satu, dia panggil bandar. Dan semi bandar. Lepas tu, Cina, Melayu, India. Orang kampung, tak boleh lagi. Nak buat macam mana? Orang bandar sudah bersedia. Jadi kalau kita nak berkembang pengaruh kita, jangan duduk main kampung saja. Jangan kata, bila dapat undi bandar, tak usah undi bandar, saya nak undi kampung. Tak apalah undi bandar lah sebenarnya. Jangan pakai undi kampung saja. Undi kampung dah tak benar, nak macam mana? Jadi pergerakan PAS sudah daripada, sebab tu tuan-tuan lihat, dulu Lim Kit Siang kata, ini saya berlawan dengan dia. Pernah satu masa saya jawab dia. Tapi lah ni parti kita menjawab secara perkembangan. Ya. Dulu Lim Kit Siang kata, PAH hanya parti Pantai Timur. Ya. Nak melaksana enactment jenayah syariah macam mana? Dia hanya diterima di Pantai Timur. Ini cabaran pada kita satu masa dulu. 20 tahun dulu. Tiba-tiba lah ni, parti kita sudah ada di Selangor. Sudah ada di Perak, sudah ada di Melaka 1 kursi, sudah ada di Johor 4 kursi. Di Johor, dia 60 tahun ni. 54 tahun pertama, dia tak ada dapat 1 kursi atas diri dia sendiri. 6 tahun bila ada pakatan, dia dapat 4 kursi. Ya. Jadi jangan kita lupa asas kekuatan kita pada hari ini. Ya. Jangan kita nak ghostan balik, tak tentu galu macam tu. Ya. Nyanyi keperjuangan. Dan saya nak sebutkan, sebelum saya lupa. Kita dengan pakatan ni, putusan orang seorang ke putusan jemaah? Kalau putusan saya seorang, bila-bila masa kita boleh undur. Ni keputusan jemaah. Kita dah kata sama, keputusan jemaah kena walak pada keputusan jemaah. Siapa tak walak lala ni? Saya tak walak ke? Kau orang yang menuduh saya tu tak walak. Macam mana keputusan jemaah ni dicapai? Mesyuarat PAH pusat. Mesyuarat Majlis Syura. Bawa di muktamar. Tiba-tiba orang seorang, walaupun jawatan dia tinggi, kita kena rombok Pakatan Rakyat. Siapa mu? Mana rombok siapa dia mu? Saya Al-Fadhil sekian-sekian. Nak rombok sungguh kat bawah ketah lah. Bukan tak boleh rombok. Tiap-tiap sesuatu yang diikat boleh dirombok. Zaman Rasulullah pun ada dalam Quran. Surah Ar-Rum kalau tak silap saya. Satu perempuan. Dia pita tali. Dia pita. Pagi dia pita. Dia perempuan kaya. Dia suruh koli dia pita. Khadam dia pita. Pita kemah. Kemah dia kata kuat. Bila sudah kemah, pita nak siap dah petang tu, dia suruh rombok balik. Rombok pula. Esok lagi pula. Masuk ayat dalam Quran. Satu pekerjaan meminta tali, lepas tu rombok balik. Macam mana tali muafakat Pakatan Rakyat ni dibuat? Melalui satu pintalan yang kuat, melalui muktamar. Nak rombok, tak ada masalah. Bawa ketah dalam mesyuarat PAH pusat. Betul situ. Dulu situ bawa dalam muktamar. Kalau buat murtaka saja, nak rombok, tak boleh. Lepas tu dia, setahun lebih dah. Minta maaf lah, saya kasar sikit petang ni. Ya? Setahun lebih dah murtaka di Kedah. Keluar dalam putusan Malaysia muka depan. Pakatan Rakyat akan dirombok. Baru ni terungkai. Pakatan Rakyat terungkai. Saya malu kadang-kadang. Saya pergi di Selangor, orang tanya, Esko YP tu ada lagi sini ni? Dah terungkai topik-topik lah. Selangor tu 3 orang esko kita duk makan gaji lagi. Berapa kali rungkai dah Pakatan Rakyat? Dah terungkai tu keluar lah daripada kerajaan. Maknanya ni adalah suara-suara, usaha-usaha di luar daripada jemaah. Ya? Tiba-tiba orang yang dukung keputusan jemaah ni salah belakang. Jahat belakang ni. Alak semua ni. Pengkhianat semua ni. Nak tumbal ulama semua ni. Tak ada walak semua ni.
La haula wala quwata illa billah. Terbalik dah ni kita ni dunia ni. Terbalik orang dah ni. Siapa hak tak walak? Siapa hak khianat? Jadi, kita pegang keputusan jemaah. Hatta muktamar baru ni. Ucapan dasar, berapa kali ucapan dasar? Apa penegasan presiden? Ucapan dasar tu kita terima, berdiri. Kita ni macam UMNO juga kau, berdiri lepas tu dalam hati lagu lain. Kita ni support UMNO ke? Tidak. Berdiri, saya duduk atas, berdiri. Perwakilan berdiri. Menyokong ucapan dasar. Apa dalam ucapan dasar tu kata? Ucapan dasar kata pengukuhan Pakatan Rakyat. Lepas tu kita pergi mesyuarat Pakatan Rakyat, nak mengukuhkan. Wah, ni alat. Tok walak pada parti. Duk walak ke Pakatan Rakyat. Lebih pada parti lagi. Lah, entah buat keputusan kata mengukuh Pakatan Rakyat. Nak mengukuh lagu mana kalau tak mesyuarat? Boleh kukuh dengan seorang-seorang gitu. Aku duduk di rumah, mu duduk di rumah, kukuh. Mana boleh macam tu? Jadi, serupa kata dengan keputusan tu. Lepas tu, tak buah hati lagi. Baru ni, Pak Pusat dengan Majlis Syura. Buat retreat. Retreat ni apa dia panggil? Rehlah. Duk Stokong. 2 hari. Stokong. Lagu mana kita ni? Dari segi syarak, batal dah ke Pakatan Rakyat ni? Dijawab oleh ulama-ulama kita. Belum batal. Tak terbatal lagi ni. Ketuk 2-3 kali dah. Ketuk muka masuk angin. Kita sendiri telah angin banyak. Ketuk buat mana. Tapi bukan air semaya ni. Ikatan kita dengan Pakatan Rakyat tak terbatal lagi. Lalu retreat kita terakhir itu buat keputusan. Kita bersama Pakatan Rakyat. Lagu mana nak bersama? Kalau kita mempersoalkan hari-hari. Dari segi nikah kahwin pun ada masalah. Tapi kalau kita nak cerah, kita kena siap awal-awal lagi. Jangan tengah jalan siapa nak cerah. Harta sepencarian boleh kau orang habis. Macam di Selangor. Banyak harta sepencarian tu. Geran nama tak ada lagi geran tanah tu. Ustaz-ustaz kita boleh pergi ceramah di Selangor tu atas nama apa? Atas nama UMNO ke? Tok Guni Aziz masuk masjid di Selangor dulu kena hambak. Hinanya Masjidul Am kita. Siapa jaga dia? Siapa bela dia? Mana ustaz-ustaz kita yang duk gagah gini? Bila Tok Guni Aziz tak boleh ceramah di Selangor. Tak boleh kuliah atas masjid. Tak layak dia duduk atas masjid. Kita hambak dia. Tapi keramat Tok Guni Aziz. Saya seorang dalam hati saya. Masya Allah, keramat Tok Guni Aziz. Satu negeri hina dia, negeri itu terbalik. Terbalik negeri itu. Boleh buat-buat kita. Masjid buat kita berlaku kontrol. Pergi kuliah 500 orang dapat. Dengan saya dapat kalau pergi kuliah. Tapi masa tak ada lah. Dapat duit kerana pergi kuliah. Masjid-masjid buka pintu dia. Tak ada. Maksud saya ni tak ada government ni. Tak ada tauliah. Tapi dah JK orang kita belakang. Dapat 300 juga. Lepaslah tambahkan batu empat. Bapa tak pergi. Pasal kadang-kadang pergi pun tak ikhlas. Ini dengan piti je. Orang bagi kurang sikit, saya pun malah pergi. Jadi, tak ikhlas. Tak pergilah. Kuliah apa tu? Kuliah nak piti, bukan nak kuliah nak agama. Tok Guni Aziz tak ada sehabuk ke payah dia pergi. Jadi, ustaz-ustaz kita bolehlah kuliah habis putih masjid. Atas nama pakatan. Acu keluar pakatan tu. Boleh lagi kau pergi kuliah? Ustaz Mokhtar Senik pun acak buat kuliah di Selangor tu. Minta maaf lah sebut nama dia. Gora-gora. Tak gora ngatuk ni. Dia pun acak juga pergi kuliah di Selangor tu. Kena ingatlah lain syakartum, lazidannakum. Jangan makan telur, pati ibu semelih tak boleh. Telur kita nak makan. Telur bagi saya nak jeruk. Ibu, kita semelih lah, gula. Tak boleh macam tu. Tak ada ibu nak telur macam mana. Jadi, kita boleh kuliah tu kerana kerajaan pakatan. Masya Allah. Benda macam tu pun tak boleh nampak kau. Ya? Jadi, pegangan kita pada pakatan sampai hari ini adalah keputusan jemaah. Saya nak tegahkan. Siapa-siapa yang itu, dialah mengkhianat.
Dan kalau dia nak kaji, bawa masuk dalam saluran yang betul sebagaimana kita pintar dulu. Jangan pergi buka pintar kot tepi jendela, tak boleh. Ada soalan lagi? Assalamualaikum. Saya kongsi Datuk. Saya berpandangan kalau kita tengok daripada laporan-laporan keluar dan sebagainya lah, parti kita ni kurang menunjukkan ataupun tidak ambil peranan yang besar dalam isu-isu semasa ataupun isu ataupun rahsia-rahsia kerajaan yang dibawa ke depan. Kita nampak KR yang banyak dan juga jadi ini sedikit sebanyak menjejaskan kredibiliti parti kita. Mengapa jadi ini? Tolong jawab soalan semua, tak ada jawab. Patut soal, patut bagi jawab. Aduh, senang sikit. Tok Guru Ni Aziz ni satu daripada benda yang dia selalu betulkan adalah politik suku, agama suku ni dia nak kikih betul-betul. Ya. Selalu saya dengar dia kata, mujurlah puak-puak Tok Lebah kita ni masuk politik. Kita boleh belajar banyak. Kalau tidak, puak-puak kita ni nampak fiqh. Fiqh munakahat semata-mata. Fiqh pada negara ni kita tak ada. Jadi, begitu juga dengan isu. Nak boleh ada isu, nak memperjuangkan isu, kita ni kena syumul dari segi pemikiran dulu. Kalau kita duduk ambil satu tajuk saja, lalu otak kita ni tak ada kemampuan. Bila kita masuk parlimen, dia jadi gelap. Masa duduk atas mimbar tu, curah lagi. Masuk parlimen tu dia gelap. Nak masuk tajuk. Kereta api laju ni lagu mana? Setuju tak setuju? Waktu situ gelap kita. Jadi ini adalah kelemahan gerakan Islam. Kerana kita masih duduk dalam kepompong kita. Kepompong orang paling kompleksan kita. Kalau kita duduk bawah purung kan, dunia kita bawah purung tu saja. Dan masalah kita ni sikit lagi. Ni bukan satu, ni hanya mulahazah. Bukan kata kita nak condemn satu perkata. Macam anak saya lah. Anak saya daripada kecil duduk di Pasti. Masuk sekolah rendah Seri Kiblat. Sekolah menengah Seri Kiblat ataupun sekolah aman. Masuk Kiyah. Habis Kiyah, kerja di rumah. Jadi ustaz kau jadi apa? Berapa hari dia bergaul dengan non-Muslim, hok make lagu lain sikit. Budak hok tak jauh pun dia tak capu, alhamdulillah. Jadi pemikiran dia terhad kepada satu benda saja. Nak jaga sebuti negara ni, macam-macam tajuk mari. Situ tempat kita hilang. Hilang sambungan kita. Oleh kerana kita tak berani nak masuk dalam arus yang asing daripada pendedahan kita, tak berani kita nak jumpa dengan Cina, nak bercakap apa dengan dia? Nak masuk gereja, nak bahas dengan apa dengan dia? Nak bicara tajuk-tajuk serius. Kita tak ada pendedahan. Jadi kita dukung sama-sama kita ni, sukalah. Suka bapak kita ni. Ini dia pembahagian. Jadi macam sekila balik kita ni. Asal saat ni cuma mudah. Tapi bila kemampuan tu tidak dipersiapkan, jadi sekula balik. Bila kita mengetah, jadi gelap juga. Tapi Tok Guru Ni Aziz ni, ni keistimewaan dia. Nak bawa mawi dulu. Saya kena berat. Bila nak bawa mawi. Pasal saya Tok Guru suruh saya jadi pengarah. Saya sendiri nyanyi lagu ni, saya tak beri. Akademi Pancasila saya tak tengok. Tapi budak-budak buat report.
Report ada. Report ada. Saya baca report ya, saya tengok. Mawi ni satu fenomena. Satu trend. Kalau kita bawa dia, budak-budak muda akan tengok positif kita. Dari segi sebelum ni orang duk kata Islam ni nyanyi tak boleh, artis tak boleh, main bola tak boleh. Mula-mula kita menang dulu, orang suruh pakai kain sarung main bola. Tok Guru Aziz panggil pemain-pemain. Dia sediakan kain pelekat selah, kain sarung untuk isteri pemain. Dia kata saya beri kain sarung ni bukan untuk suruh pakai main pakai seluar biasalah, dia kata. Ni buat tidur di rumah. Kerana dia nak hapuskan persepsi orang, kita tak boleh dengan sukan, kita tak boleh dengan artis. Jadi Tok Guru bawa mari-mari. Begitu juga dengan isu-isu. Ya? Isu-isu. Bila kita mereta, bukan saja memperjuangkan isu. Masalah isu tu berlaku. Misalnya banjir. You orang tahulah cerita. Apa tak boleh nak panjang. Banjir berlaku. Nak boleh kau berlaku banjir, dia kena ada air turun dulu. Nak kena ada air turun, dia kena ada pusat sukatan banjir. GPS mengeluarkan amaran pada 23 bulan. 12. GPS Putrajaya. Bila hujan Gunung Gagau 515 mm. GPS kata banjir kali ini akan lebih besar pada banjir tahun 67. 23 bulan. 25 bulan keluar surat khabar, banjir kita kecil. Masa tu di Ulu sudah tenggelam 3 hari. 3 hari tenggelam di Ulu. 22, 23, 24, 5 hari. 4 hari. 4 hari. 4 hari, 4 malam dah orang kampung terputus makanan. Tapi kerana radio tak ada, bapa-bapa dulu. Bapa-bapa dulu dia tak dengar TV. Dia kata saya belum dengar radio. Radio tak terbit lagi. Jadi keluar surat khabar, banjir ni biasa. Maknanya apa? Maknanya bila kita memerintah, bila kompartmen pemikiran kita ni tidak diluaskan, kita tak nampak benda-benda. Ya. Jadi saya setujulah tadi masalah PAS kurang menjuarai isu-isu. Pada pendapat saya, sebahagiannya adalah kerana kita tidak ada pendedahan sehingga kita ada kemampuan. Tapi benda ni boleh belajar. Jangan panik. Ya? Asal ada kesungguhan. Macam mana Tok Guru Aziz? Dunia jam 10. Lah ni saya tak tahu ada ke tak ada dunia jam 10. Ada lagi? Dunia jam 10 Tok Guru daripada dulu lagi, dia tidak akan tinggal kalau dia tak ada ceramah. Dia duduk depan TV itu sampai habis. Bila esok dia catch up masalah Bosnia, masalah apa, saya duduk dia. Saya takut. Pasal saya masuk sikit, saya takut. Tajuk saya mahir saja saya boleh catch up dulu. Saya tak mahir, saya duduk dia. Pasal nyeripak dia, malu kita. Dengan nama-nama orang ingatkan kita, ingat kita nak belagak depan dia tak boleh. Pasal dunia jam 10 ni, dia ikut tiap-tiap malam. Mula-mula saya duduk dengan dia, saya kata, jadi kijau kau Tok Guru ni. Dia Tok Guru pun duduk tengok TV, melengok, tengok TV. Mula kita tak reti lagi. Mula-mula kita pergi universiti dulu. Malah kita nak tengok dunia jam 10 kan. Tak ada ibadat kita berasa. Rupanya ibadat besar. Dia perhati habis dunia ni, jadi dia tahu perkembangan dunia. Kita ni dunia, kita tengok buat-buat kita je. Ikhwan kena gantung. Ikhwan mesti tahu kenal, kita kenal. Erdogan sikit-sikit. Erdogan tu pasal utusan Malaysia kata dia jahat, kita pun kata jahat kata. Masya Allah. Ya, Erdogan jahat, kita pun jahat kata. Kalau dia tak jahat, saja kita. Pahala tak ada kita, dia kata dia jahat. Jadi, dunia kita pun sempit je. Bukan luas sangat dunia kita. Kita tengok ikhwan Muslim sikit. Jamaat Islami Pakistan, Bangladesh. Lepas tu Morocco sikit, ini sikit. Moro, Selatan Thai. Lepas tu tak ada dah lah. Tak kena-kena dah kita. Ini gerakan lain mana. Jadi, ini boleh pelajari. Kita ikut balik pada Tok Guru Aziz. Ya. Lepas itu, satu lagi dengan Tok Guru Aziz ni. Ini untuk adik-adik yang muda-muda. Hak tua ni tak apalah, tak ada. Bila dia baca Quran Tok Guru Aziz ni, semua dia ambil perspektif semasa. Semua perspektif semasa. Misalnya kata, takwilul ahadis. Kalau kita dengar ustaz biasa,
mentafsir mimpi, mentadbir mimpi. Tok Guni Aziz dah. Ta'wilul ahadis adalah bacaan semasa. Hal ehwal semasa. Ni beza dia. Ni beza dia. Jadi kalau kita baca takwil mimpi, setakat mimpi je lah. Tidur malam tak mimpi, tak ada lah gitu. Tapi ta'wilul ahadis, baca surat khabar pun ta'wilul ahadis. Ceramah isu semasa pun ta'wilul ahadis. Bahar dalam parlimen pun ta'wilul ahadis. Jaga masalah-masalah gani dalam kajian pun ta'wilul ahadis. Jadi pemikiran tu kena ada anjakan. Ya. Jadi alhamdulillah YB Datuk Raja kita, saya bangga bila dia boleh bercakap tajuk-tajuk yang boleh mempamerkan parti kita ni ada kebolehan. Ya. Sebab tu ada gabungan. Kena ada gabungan. Tak boleh ada satu kumpulan saja. Kena ada gabungan. Dan inilah kekuatan PAH. Masa dulu kita bangga. Bila sebut profesional dengan ulama' dan aktivis ni, kita rasa bangga. Sebut dalam ceramah. PAH lah satu-satu partinya. Dulu. Lelah ni jadi kita takut aku ni profesional itu tepi sikit. Jadi ustaz malah tak dia lah aku ni. Kalau boleh ngaji semula, nak ngaji balik lah kita ni. Nak ada 2 soalan lagi padahal lah. Pasal saya flight pukul 10 malam ni daripada Kota Baru. Esok ada seminar pilihan raya Muslimat di Kuala Lumpur. Salam. Macam ni, ada kita majlis kita, makna kita akan berhenti pukul 5 petang. Jadi kita ada beberapa soalan yang tu lagi. Jadi kita kena faham betul lah. Jadi ada berapa orang lagi yang nak tu? Okey. Kita buka soalan, lepas tu kita kumpulkan. Okey. Jom. Terima kasih kepada Muslim. Soalan saya nak tahu sejauh mana lembaga disiplin parti menjalankan tugasnya untuk mengambil tindakan kepada jemaah-jemaah yang melanggar disiplin. Tuan Datuk sebagai Naib Presiden, saya rasa boleh tekan sikitlah sebab sejak akhir-akhir ini bermacam-macam ancaman kepada parti. Contohnya tak pernah berlaku lagi orang PAS serang orang PAS, tapi tahun ni berlaku. Contohnya di demo baru ni lah. Lepas tu kita nak tahu juga apa tindakan yang diambil dan bagi-bagi parti terhadap orang yang mana keluar daripada Dewan semasa ucapan timbalan Presiden masa utama baru ni. Sehingga hari ini kita tak dapat apa-apa cerita ni. Allah ada. Okey lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama telah dinaikkan oleh tapi masih ada yang spare lah.